أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga kita juga pagi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan sebab alhamdulillah Allah beri peluang pada kita pagi ini untuk kita melaksanakan puasa sunat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon dari Allah dengan keberkatan satu hari cuma kita berpuasa untuk kita diampun 2 tahun, yakni setahun sebelum dan setahun selepas. Itu tidak termasuk dari doa para malaikat yang bersama dengan kita yang berdoa sekarang, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, di mana para malaikat juga bila kita duduk dalam masjid khususnya menuntut ilmu, mereka akan berdoa, ya Allah ampunilah para hamba-Mu ni, dan masih yang sama juga mereka meminta supaya Allah sayangi kita. Tak termasuk lagi cerita-cerita lain yang mana kita pasti bila kita duduk di sini, seperti mana bila kita dengar imam baca dalam solat tadi, sama ada dari surah Al-Fatihah, kemudian bacaan surah selepas itu, semuanya menceritakan berkaitan dengan nasib kita dunia dan akhirat kita. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Contohnya pada hari akhirat ada wajah yang berseri putih comel ceria, dan ada yang wajahnya yang hitam legam. Ini antara perkara yang kita sebagai umat Islam menjadi satu kewajipan asas dalam kehidupan harian kita, supaya dengan adanya neraca timbangan dunia dan akhirat, syurga dan neraka, pahala dan dosa, maka kita tahu untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu perkara. Kalau kita marah sekalipun, kenapa kita marah? Tadi nak mari kat sini tadi pun berasa nak marah saya. Tengah memandu elok-elok dekat dekat simpang dari UIA nak masuk ke, dia ada 3 simpang situ. Satu pergi ke Batu Cave, satu ke ke Lebuh Raya, kemudian yang satu ke kiri itu masuk ke Greenwood. Budak-budak kita duduk berlumba motor, dan masing-masing lampu belakang tak nyala belakang. Hampir rasanya nak kata semua saya tak ingat, tapi banyak yang lampu belakang tak nyala. Saya tak tahulah adakah disebabkan lampu tu sengaja dipadamkan ke ataupun macam mana, tapi nampak macam ramai-ramai masing lampu depan nyala, belakang tak nyala. Kita bawa 120 tu dia potong dan dia boleh tinggal. Motor yang biasa, yang kecil tu, tak tahulah jenis apa. Kita 120 tu dia boleh potong dan tinggalkan kita duduk berlumba. Sampai dekat simpang 3 tu, simpang seorang, mereka keliru, sama-sama mereka keliru nak pergi tang ke mana. Maka saya nak masuk ke Lebuh Raya pasal nak mari ke sini, nak pergi ke Sentul. Maksud saya, ada yang
pergi ke kanan, ada pergi ke kiri lagi, ke Greenwood. Jadi mereka tak tahu, tak ada kesepakatan ke, keliru jalan ke. Bila sampai dekat situ, bila mereka keliru, sama-sama keliru, mereka break. Kita 120 belakang, dia potong, kita duduk depan. Budak-budak ni, astagfirullahalazim, tak sempat korban lembu, takut korban dia dulu. Tapi itulah yang berlaku. Hari kita duduk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hari yang terakhir, nanti hari yang ketiga, kita syirik, Allahu Akbar. Semuanya cerita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan nasib kita, sama ada bahagia ataupun celaka. Dan Allahu Akbar, sampai pula di sini tadi, buka pintu kereta, dengar bunyi lembu. Bunyi lembu. Bila dengar bunyi lembu, sempatlah saya buka cerita bab lembu ni secara mudahnya di akhirat. Lembu pun antara makhluk yang akan dibangkitkan, yang akan dibangkitkan. Tak kiralah lembu korban ke, yang bukan korban ke. Cuma ada dua yang saya nak sebutkan di sini, dan dua-dua hadis sahih, yang mana dua-dua ni juga kita biasa dengar. Yang pertama, ma min sahibi ibilin wala ghanamin wala baqarin. Cerita ni berkaitan dengan zakat, ya. Dan saya percaya, saya rasalah, saya percaya barangkali di kalangan kita ni tak ada yang projek di sini. Kalau ada, saya minta maaf, ya, tahniahlah anda. Tapi rasanya barangkali tak ada yang projek bela lembu ataupun bela kambing. Cuma kalau ada, ambil perhatian. Ini dalam konteks yang khusus. Rasulullah kata, tak ada mana-mana tuan empunya unta ataupun kambing ataupun lembu, yang cukup nisab, cukup haul dia. Kita tak nak bincang tentang tu. Cuma hadis ini secara ringkas menyebut, jika la yuaddi zakataha, dia tidak melaksanakan zakat dia, illa ja'at yaumal qiyamah. Lembu, kambing dan unta ini juga datang balik pada hari kiamat. Dan kita tahu mereka pun dibangkitkan. Yang tidak terlibat dengan zakat apapun, ada yang bela seekor, sekadar 2 ekor, maka tak kena zakat lah, kita tahu. Tapi semua bangun dengan matlamat masing-masing. Tapi yang bangun, yang dihidupkan balik oleh Allah di padang mahsyar, iaitulah yang disebut di sini, jika zakat tidak dikeluarkan, illa ja'at yaumal qiyamah, datang lembu atau kambing atau unta tersebut pada hari kiamat, a'zama ma kanat wa asmanahu, datang dengan saiz yang sangat besar. Saiz dia a'zama, lagi hebat, besar. Makanat wa asmanahu, dan paling gemuk, paling datang sihat. Kemudian tantahuhu biquruniha, tanduk tuan dia hak tak bayar zakat. Tanduk, dengan tanduk dia. Orang Terengganu kata segok, orang Kelantan kata apa? Segok juga. Kena segok lembu, dia kata. Allahu Akbar. Wa ta'uhu wa tata'uhu bi akhfafiha, dan lembu itu akan pijak dia. Allahu Akbar. Dengan kuku lembu tu lah. Unta dengan kuku unta tu, kaki dia tu, kasut dia. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi au ulaha hatta yuqda bainan nas. Berterusan, dan dia dipijak itu berterusan sepanjang hari, sepanjang masa di padang mahsyar. Bukan pijak sekali. Rasulullah kata, apabila pijak dari awal sampai di akhir, lembu yang terakhir
Kalau kita bercakap bab lembu secara mudahnya, lembu yang terakhir itu pijak, dia akan pusing balik hak nombor 1 sampai yang kalau dia ada 10 ekor yang sepanjang dia bela yang kena 10 ekor lah. Kalau dia ada, Allahu Akbar. Berdasarkan projek kita fahamlah kadang-kadang projek bukan, jangan salah faham mereka yang terlibat dengan ni bukan saja nak tegur dalam konteks ini pelajaran. Alhamdulillah kami hak tak bela lembu ni selamatlah dalam bab ni, tapi ada pula dalam cerita lain zakat emas, zakat perak dan sebagainya, tapi saya tidak mahu sebut dalam konteks tu kerana saya kaitkan dengan bunyi lembu tadi. Begitulah Rasulullah kata dia akan dipijak berulang kali seumpama rantai motosikal, rantai itu berulang, dah habis pusing hatta yuqda bainan nas, sehingga habis dibicara manusia di padang mahsyar. Allahu Akbar. Maka sesiapa yang ada yang terlibat, yang mana sama-sama kita, sama-sama bukan anda saja, sama-sama kita, kami tak terlibat pun, alhamdulillah kita beristighfar, nastaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Dan yang kedua yang memang kita dah dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita tentang kelebihan melaksanakan ibadat kurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, man wajada sa'atan, siapa yang Allah kurniakan kepada dia kemewahan hidup, lega, walam yudhi, tapi dia masih belum lagi berfikir masih belum ataupun tidak melakukan ibadat korban, wala yaqrabanna masjidana hadza, sampai kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan bagaimana untuk membakar rumah. Bukan Rasulullah nak bakar betul-betul, tapi satu nak menceritakan tentang beratnya perintah untuk datang ke masjid, ke surau, solat berjemaah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa hak senang tiba-tiba tidak masih lagi tidak mahu melaksanakan ibadat korban, hidup senang, maka jangan didatang dekat dengan masjid. Bukan maknanya dia tak perlu datang solat, tapi kita boleh fahamlah dari lafaz yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kata, ma'amila adamiyyun min amali, tak ada anak Adam, yakni orang Islam, mana-mana yang dia buat satu amalan yauman nahri, secara khusus yang kita bercakap tentang yauman nahri, hari ke-10, 11, 12 dan 13. Ini ayyaman nahri, bermula dari hari raya dan 3 hari tasyrik. Maksudnya, saya dengar semalam di masjid, sebuah masjid, apa nama masjid, Tayyibin, pengumuman bagi tahu sampai semalam masih lagi dibuka. Ini korban mungkin bukan di masjid tersebut, tapi di luar negara. Ada sahabat saya yang pergi ke Sri Lanka, ada yang pergi ke Cambodia, sahabat-sahabat saya ada yang pergi ke Sudan. Yang pergi melaksanakan di Sudan pun semalam sahabat saya bagi tahu masih ada lagi dibuka pasal 4 hari. Jadi bila-bila pun boleh buat, walaupun kita tahu afdalnya pada hari raya, tapi benda yang tak boleh nak buat sekaligus kita tak tinggal semua. Yang penting, cuba bayangkan, semalam saya tengok dalam satu sahabat saya di Balkan sana. Sahabat saya orang tua-tua lah, pasal sahabat saya biasanya ahli masjid lah. Sama di sana ada seorang sahabat saya, anak dia share, dan anak dia juga sahabat saya pernah belajar di UIA.
ulang tahun perkahwinan yang ke-50. Yang ke-50. Pasal kat sana dia orang kahwin awal. 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun tu dah kahwin dah. Sampai sekarang pun masih lagi diamalkan begitu. Yang penting dah 50 tahun. Biasanya di sana kebiasaannya kalau dah kahwin mereka akan hidup berdikari. Tak macam tempat kita. Ini budaya. Saya sebut ni dalam konteks budaya. Saya tidak mahu kata hak mana lagi bagus, mana tak bagus, nanti dia jadi sensitif. Cuma kalau di sebelah Balkan sana, bila berlaku perkahwinan, lelaki dia tidak pergi tidur rumah mentua dia. Bahkan masa dia datang nak nikah pun dia tak masuk rumah. Dia datang jemput, ditunggu depan pintu je. Maka ayah pengantin perempuan dia akan pimpin, ataupun pak saudara ataupun adik-beradik lelaki, dia akan pimpin adik dia ataupun anak perempuan dia tu, anak saudara tu keluar dari rumah, maknanya serah kepada suami dia terus buat balik, sama ada ke rumah dia ataupun ke rumah ibu bapa dia. Yang penting duduk. Bukannya pengantin lelaki pergi tidur rumah perempuan. Dia lebih kurang macam orang Arab. Aib bagi mereka benda tu. Yang penting, bayangkan yang saya nak sebutkan di sini, kebiasaannya, kerana di sana pun bermazhab Hanafi, dan mereka bila mereka dah mula start bekerja, mereka akan melaksanakan ibadat korban. Bayangkan kalau mudahnya saya buat sifir mudah, kalau 50 tahun, kerana mereka mazhab Hanafi, mereka berpegang dengan hukum wajib. Walaupun dalam konteks hukum wajib itu ada perbezaan dengan fardu, kita juga tidak mau bincang dalam konteks tersebut, tapi mereka merasakan seolah-olah berdosa, merasakan berdosa kalau tak buat, tidak bersyukur. Mereka menangis kat sana. Orang sana kalau tak buat korban menangis, walaupun mereka tahu mereka tak cukup duit, nangis. Kita tak buat ibadat korban, relax je kan, relax. Jadi yang penting, cuba bayangkan kalau 50 ekor, untuk pasal sekurang-kurangnya 50 kali kalau setiap tahun dia buat. Allahu Akbar. Bayangkan 50 ekor kambing ataupun 50 ekor lembu. Jangan pula kita buat perbandingan sekarang. Nanti kalau saya sebut ustaz, lembu dia orang masuk satu bahagian, maka hak datang ni macam mana ustaz? Saja datang ke macam mana? Allahu Akbar. Ingat matematik di sisi Allah dia pelik. Matematik Allah, matematik yang maha pemurah. Allah benarkan satu bahagian, bukan bermakna datang tu bahagian itu saja. Kita tidak mahu bincanglah benda hak alam gaib ni. Kita tidak mahu bincang macam mana lembu tu datang, pasal dikongsi. Yang penting dia datang, kerana kita ada bahagian. Dan Rasulullah beritahu bila dia datang, di mana kalau berdasarkan hadis ini, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Tak ada dah amalan yang paling hebat selain dari menyempurnakan ibadat korban, menumpahkan darah. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha. Pasti la ya'ti, lam itu nak menunjukkan pasti. Bukan yang lain tak pasti, pasti juga, tapi ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan bulunya. Ada seorang sahabat, asy'ar ni, bila sebut asy'ar ni, bulu macam rambut kita ni, macam lembu. Ada seorang sahabat, dia sembelih biri-biri, bulu biri-biri dia lain.
Dia datang jumpa Rasulullah, pasal Rasulullah sebut bulu je, bulu rambut. Rasulullah pun bagi tahu wa bi asy'ari sufiha, bulu biri-biri yang apa ni, macam mana kita nak sebut, gumpal, getel-getel gitu kan, pun datang. Dengan setiap satu kira satu pahala. Allahu Akbar, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala itu, bila kita sebut pahala ni, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa asy'ariha wa azlafiha, dengan kukunya. Kemudian Rasulullah bagi tahu wa inna dama, sesungguhnya darah, la yaqa'u, pasti akan jatuh minallahi bimakanin, di sisi Allah pada satu tempat, yakni redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla an yaqa'a minal ardi, sebelum dia jatuh di atas dunia, di atas muka bumi, di atas tanah. Yang kita tengok jatuh di atas tanah tu lambat dah, walaupun cepat. Lagi cepat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsa, maka buatlah dengan hati yang penuh seronok, Jadi ini antara benda yang Rasulullah SAW sebut, pesan pada kita. Mudah-mudahan siapa yang belum pernah buat, cubalah buat. Bukan cuba, berazamlah buat dengan hati yang penuh rasa gembira. Rasulullah minta dengan penuh rasa gembira. Siapa yang tak pernah buat. Dan Rasulullah SAW, kita tahu dalam konteks fiqh pun memberitahu bagi setiap rumah cuma satu. Bila kita korban satu untuk bagi setiap rumah, maka yang dapat itu bukan kita je, isteri kita dan anak-anak kita semua sekali. Walaupun mereka serumah dengan kita. Jadi bukan tak boleh buat lebih, tapi nak cerita setiap satu rumah cukup satu memadai. Nak buat lebih, alhamdulillah. Yang penting ini antara bekalan-bekalan yang akan memudahkan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkati. Bayangkan bila kita, contoh yang saya sebut tadi, sahabat saya tadi itu, kalaulah kerana saya ambil kira logiknya, saya tak pernah tanya dia. Ambil logiknya, kalau dah 50 tahun apa ni kahwin, biasanya duduk sendiri, kemudian 50 ekor korban. Bayangkan dia bangun di padang mahsyar 50 ekor lembu dengan saiznya yang hebat, gemuk, dengan lengkapnya menjadi saksi kepada Allah supaya dia dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari itu semuanya hari yang kita akan lalui belaka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalau kita tidak pernah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali memang kita tak mampu, tapi istighfar ni tak semestinya disebabkan kita berdosa. Kerana selagi mana dia sunat muakkad, kita tidak dikira berdosa. Tapi kita beristighfar dalam konteks kita merendahkan diri pada Allah, dalam konteks kita memberitahu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah 50 tahun contohnya, saya 2 hari lepas, hari ni berapa bulan? 9 kan? 7 hari bulan, hari happy birthday happy birthday, Allahu Akbar, 53 tahun. Yelah, takkan 53 tahun, tapi kalau dalam konteks apa ni, ikut mula bekerja contohnya, jadi dah 20 tahun lebih, tak sampai lagi 20 ekor. Tapi bayangkan kalau dia 50 ekor, ikut dia sebagai saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadat korban lillahi ta'ala. Bila sebut lillahi ta'ala ni, Allahu Akbar, bila sebut lillahi ta'ala, bayangkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, dengan separuh buah kurma, Allahu Akbar.
Rasulullah beritahu boleh memelihara kita bila sebut lillahi ta'ala, boleh jaga kita dari api neraka Allah SWT. Itu je kita duduk fikir sekarang. Mati boleh berlaku bila-bila masa. Baiklah, muslimin, muslimat, kita ambil sikit lagi dari pengajian kita, buku Dosa-Dosa Besar oleh Imam Az-Zahabi. Pagi ini iaitulah tajuk yang ke-17 ya. Saya baru ni yang terakhir datang dah keliru dah tajuk yang keberapa. Rupanya saya pun tak tulis juga. Tapi tak silap saya pernah sebut sedikit berkaitan dengan tajuk yang ke-16 sebelum datang pada bulan lepas, berkaitan dengan ghasyul imam ar-ra'iyah wa zulmuhu lahum. Dosa yang ke-16 iaitulah dosa pemimpin yang tidak menjaga hal ehwal rakyat. Bahkan bukan tak jaga, ada yang menipu lagi. Kita tahu ada beberapa jenis manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu pandang mereka, tidak mahu sapa mereka ketika di padang mahsyar. Sedangkan kita sangat memerlukan perhatian Allah walaupun kita sedang berdosa. Dan sebab itu saya masih ingat, saya kaitkan dengan hadis berkaitan dengan 99 buku ataupun sijil. Dari buku kita 99 sijil amalan, yang mana cuma terkandung perkara-perkara yang jahat sahaja, maksiat. Tiba-tiba disebabkan la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tetap sah di sisi Allah. Maka bila kita disapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan rahmat dan juga kurniaan yang besar. Kita akan dibawa oleh Allah, oleh para malaikat Allah dengan perintah Allah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah masuk syurga tingkat mana sekalipun, yang penting kita akan masuk syurga. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang tajuk pada pagi ini iaitu yang ke-17, al-kibru, iaitulah diterjemahkan sebagai perasaan sombong ya. Al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujbu wat tihru. Imam Az-Zahabi disebut dengan beberapa perkataan. Al-kibru dalam terjemahan ini sama dengan al-fakhru, yakni rasa bangga diri, rasa biar. Al-kibru yang kita sebut tadi, Allahu Akbar, akbar maha besar, kabir yang besar. Al-kibru rasa besar, dia rasa diri dia lebih besar dari orang lain walaupun kecil je, tapi rasa besar. Al-khuyala di sini, al-khuyala ini ataupun al-khayla ya, iaitulah perasaan angkuh. Khuyala orang, al-khayla rasa angkuh, khayal, hidup dalam khayalan. Kemudian perkataan yang disebut lagi wal ujub, perasaan ujub dari perkataan ajaib, kagum kagum, takjub pada diri sendiri. Dan atih ini dia ada dua makna. Yang di sini diterjemahkan iaitulah perasaan angkuh. Tih ini juga adalah sesat, tak sedar diri, sesatlah. Orang yang tak sedar diri ni dia sesat, dia tak kenal diri dia sendiri. Allah berfirman, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku, yakni Allah SWT, dan Rabbmu, Tuhanmu, dari setiap orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari perhitungan. Yang kita tahu cerita zaman Nabi Musa yang jelasnya dua, iaitulah yang kagum
dengan kuasa dia Firaun, dan yang kagum dengan harta benda dia Qarun. Ini antara dua benda yang juga yang kita faham antara ujian terbesar. Kalau zaman tersebut kita fahamlah dalam konteks kalau Firaun ni konteks dia sebagai seorang pemerintah, raja. Sekarang ni kita tak tahulah nak buat perbandingan yang macam mana, tetapi kita jangan melihat dalam konteks itu sahaja. Mungkin jawatan-jawatan, gelaran-gelaran yang kita dapat, yang kita tidak nafikan ada kebaikan dia. Jangan pula bila saya sebut begini timbul salah faham, kononnya saya anti kepada gelaran ini. Bukan begitu. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala, terimalah. Cuma dalam keadaan yang menerima tersebut, menerima dan digunakan pangkat dan kedudukan itu untuk memberi khidmat yang lebih baik. Baik, kerana cerita yang sombong ini dia berkait rapat dengan dosa yang sebelum ini yang kita sebut sikit tadi, berkaitan dengan mereka, contohnya itulah pemimpin yang merasakan diri dia terlalu hebat sampai tak boleh ditegur, sampai dalam keadaan semuanya dia rasa dia sahaja yang betul. Ini menjadi satu masalah kepada diri dia sendiri. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Orang yang sombong, bila mustakbirin ni dia lebih bukan sekadar sombong tapi bertindak dengan sombong. Golongan-golongan mustakbirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi mashyihi, idh khasafa Allah bihi al-ardha, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Rasulullah bagi tahu apa yang berlaku kepada Qarun, secara ringkasnya, di mana tak kala seseorang itu berjalan dengan sombong, tiba-tiba Allah membenamkannya ke dalam bumi. Allah benamkan dia, ditelan bumi. Dalam proses duniawinya nampak macam gempa bumi. Begitulah ia akan terus terbenam di dalamnya hingga hari kiamat. Ini yang berlaku kepada Qarun. Kemudian Nabi juga bersabda, para penguasa yang bengis, para penguasa yang bengis dan orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut merah kecil yang diinjak-injak manusia, yakni dipijak oleh manusia, dan mereka diliputi oleh kehinaan dari segala arah. Lafaz yang Arabnya yuhsyarul jabbarun. Tadi mustakbirun, jabbarun nak menunjukkan jelas orang yang guna kuasa, guna kedudukan dia sebagai orang saya sekali lagi saya sebut orang besar, tiba-tiba dia guna kuasa. Pasal kataan jabbar ini asal dia ajbara yujbiru ni maknanya memaksa. Maknanya bila dia kata begini kena buat begitu. Orang yang ada kuasa lah. Golongan mereka ini yusyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati amsal az-zar. Rasulullah sebut serupa fi suwarir rijal, fi suwarin nas. Ada riwayat sebut fi suwarir rijal, dalam rupa manusia tapi saiznya semut sahaja, semut yang halus. Manusia dalam semut yang halus. Allahu akbar. Yaghsyahumuz zullu min kulli makan, dilingkungi ataupun diliputi dengan kehinaan. Di padang mahsyar dah hina. Allahu akbar.
Bayangkan kita bangun di padang mahsyar, kita nak supaya kita kalau kita balik pada cerita bagaimana bila kita keluar dari kubur di padang mahsyar, Rasulullah bagi tahu ada 3 golongan kan. Ada 3 golongan. Sinfun musyatun, ada yang jalan kaki. Ada satu yang wasinfun ala rakbin, diberi kenderaan, maknanya dimuliakan sangat. Bayangkan dimuliakan. Allahu akbar. Dan yang ketiga, wasinfun, ada manusia yang dikeluarkan dari kubur, dia berjalan ala wujuhihim. Na'udzubillah min dzalik. Ini berlaku pada orang kafir. Jalan di atas dengan di atas muka mereka terbalik. Macam mana berlaku tu kita tak payah bincang lagi. Benda tu akan berlaku kepada orang kafir. Sehingga kan para sahabat bertanya, macam mana nak berjalan di padang mahsyar dengan muka di atas padang mahsyar, kaki ke atas terbalik. Afaman yamshi mukibban, terbalik, ala wajhihi, di atas wajah. Allahu akbar. Rasulullah kata, pelik apa kerja Allah. Macam mana Allah boleh jadikan manusia, seseorang itu boleh berjalan di atas kaki dia, maka apa pelik untuk Allah jadikan seorang itu berjalan di atas wajah dia, muka dia. Allahu akbar. Ini benda yang pelik. Kalau nak tengok pelik, tengok antara mudahnya. Kalau kita tengok ular berjalan tu rasa pelik. Tak pelik lah sebenarnya. Bila kita tengok ular memanjat, lagi pelik kan. Allahu akbar. Kadang-kadang ular memanjat atas, bukan sekadar panjat pokok, yang kita tengok atas kabel elektrik molek-molek ada, kita pun jatuh. Tapi dia bulat, dia dah lah bulat kan, dia boleh stabil di atas kabel elektrik itu. Allahu akbar. Maka apa pelik yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf awwalu zambin usiyallahu bihi al-kibru. Kata sebahagian ulama salaf, dosa pertama yang diperbuat sebagai maksiat kepada Allah ialah sombong. Dan kita faham bila sombong ini termasuklah ujub, kerana ujub ini dia tersembunyi dalam hati. Syaitan, iblis, bila dia nak buat sombong, dia tidak mahu sujud pada Nabi Adam dengan perintah Allah. Kerana apa? Kerana dia rasa kagum dengan diri dia sendiri. Ujub dia panggil. Ini benda yang dia datang sekaligus. Orang tidak sombong kecuali dia kerana ada ujub dalam diri dia. Kerana sombong itu nampak, ujub tidak nampak. Ujub tidak nampak. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba itu makna dia enggan. Kenapa dia enggan? Enggan itu kerana ada perasaan ujub yang saya sebutkan tadi, wastakbara, dan dia rasa dia itu terlalu hebat, terlalu sombong. Wa kana minal kafirin, dengan sebab dia lawan perintah Allah, maka dia tergolong dari golongan orang, dari makhluk yang kafir. Barang siapa sombong terhadap kebenaran seperti yang dilakukan iblis, maka keimanannya tidak akan bermanfaat baginya. Siapa sahaja penghuni neraka. Kata Imam Az-Zahabi lagi, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi kesombongan. Rasulullah sebut dalam lafaz bahasa Arabnya di sini, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sebelum tu Rasulullah sebut antara tanda-tanda orang yang sombong ini, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud as-sahabi radhiyallahu anhu, al-kibru safahul haq
wa ghamtun nas. Dalam riwayat yang lain, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Antara tanda jelas orang yang sombong ialah orang yang tidak boleh menerima kebenaran. Disebut yang ini salah, yang ini salah, dia tidak boleh menerima. Dan dia juga ghamtun nas, dia juga melakukan, dipanggil dia memandang rendah kepada orang lain. Orang lain semua tak ada nilai, dia je yang betul. Ini yang kita bimbang kalau berlaku dalam masyarakat. Kita bimbang jika berlaku dalam kalangan ahli agama, yang kita paling bimbang. Bila masing-masing ataupun yang tertentu duk rasa dia je betul, kita kena ingat. Sebab itu dalam perbincangan kita ni, kita ada mazhab, dan Allahu Akbar, saya pun tidak mahu terlalu banyak mengulas benda-benda ni, maka raikanlah mazhab. Kita kena ingat cara pemikiran para imam dahulu, para imam khususnya yang kita sebut mazhab 4. Asalnya lebih daripada 4, lebih dari 4, tapi mazhab lain tidak bertahan. Yang popularnya 4. Maka kalau tiba-tiba kita ni nak lari sampai orang kata macam tidak mahu langsung berpegang kepada mazhab, sedangkan kita ini terlalu banyak jahil dengan teknik untuk mendapat sesuatu hukum, sama ada berkaitan dengan Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW ataupun fiqh dan sebagainya. Maka kita kena sedar, tiba-tiba kita nak macam semalam ada yang beritahu pada saya tak nak sebut nama kerana saya tidak mahu benda ini menjadi satu sensitif. Tapi bila ada seseorang dalam negara kita, dia beritahu hari ini kerana hari Sabtu kan, maka dia kata jangan puasa walaupun hari ini adalah hari yang ke-9. Subhanallah. Kalau kita rujuk kepada Majlis Fatwa Mesir contohnya, bahkan Arab Saudi sendiri pun menyebut bahawa hari puasa hari Arafah ataupun hari ke-9, kerana hari Arafah ni kita tahulah berlaku di Saudi. Macam kita ni tak adalah Arafah kat kita. Pasal Arafah ni memang tempat, tapi yang penting Allahu Akbar, di sana pun para ulama menyebut disunatkan untuk kita berpuasa. Tiba-tiba kerana bukan puasa sengaja, bukan niat nak puasa hari Sabtu. Macam kita puasa hari Isnin, memang kita niat nak puasa hari Isnin, hari Khamis, puasa Isnin, puasa Khamis, puasa hari putih contohnya. Kemudian kita tinggalkan yang puasa yang lain-lain. Tapi bila sebut hari berkaitan dengan hari yang Arafah dan hari ke-9 Zulhijjah ini, dan Rasulullah dengan hadis yang jelas, Rasulullah sebut lagi sebelum itu, ma min ayyamin, tak ada hari-hari pun, tidak ada hari-hari, Rasulullah sebut ayyamin, al-amalu salihu fihi, amalan salih pada hari fiha, pada hari-hari tersebut. Yani 10 hari Zulhijjah. Maka hari ke-10 hari raya kita dilarang berpuasa, maka tinggal 9 hari. Rasulullah tidak tentukan. Para ulama kata tak kiralah puasa, amalan soleh apa dia, sama ada kita nak puasa ke, ada orang dia puasa dari hari yang pertama, ataupun dia bagi sedekah pada 9 hari ini secara khusus, ataupun apa sahaja amalan soleh, zikir kita pada hari yang 9 hari ini. Kita sebut kita solat sunat pada 9 hari ini, duha contohnya, tak sama dengan duha yang sebelum ini, pasal dia termasuk dalam hari yang 10 Zulhijjah. Pahalanya walaupun Rasulullah tidak
explain cerita dengan lebih dengan apa ni, kadar yang tertentu, tapi kita faham Rasulullah menambah dari kebiasaan itu pahala yang sudah hebat. Rasulullah bagi tahu pada 9 hari ni, saya sebut 9 ya, Rasulullah bagi tahu tak ada dah Allah lebih suka dengan amalan-amalan yang kita lakukan berbanding dengan 10 hari ataupun 9 hari ketika Zulhijjah ini. Tiba-tiba ada yang larang, sampai seorang semalam datang dia was-was nak puasa tak hari ni, jadi saya bagi tahu orang pandai. Jawapan saya mudah aja, saya tak kata saya katalah orang pandai ni ramai, pasal berdasarkan kepada fatwa yang disebut oleh majlis fatwa, tak kira lah dari negara-negara mana pun, Malaysia pun sebut begitu, serupa je. Tapi dari mana mari ni tiba-tiba dilarang? Dengan ada hadis yang melarang, tapi kita kena ingat seperti Syekh Ahmad Asy-Syarif kata, dia kata kita ni nak tolak hukum yang disebut oleh para ulama, sedangkan kita dalam tahap membaca dan mengenal, berbanding dengan ulama, mereka membaca, menganalisa dalam istilah. Apa maksud menganalisa? Kan, contohnya kita tengok kuih, kita kadang-kadang tertipu dengan rupa dia, kan? Tengok rupa dia, beli. Saya pernah, saya lupa saya beli ke sahabat saya beli, bawa tapi kat rumah saya makan. Ambil kering dia tu masin. Bukan bukan tak ada manis, tapi ada masin. Saya tak tahu dia beli dari kedai kek yang mana. Beli. Jadi bila masin, tengok rupa cantik, ada apa semua sekali, tak boleh. Orang kata tak legi lah, orang kata tak nak makan. Pasal biasa kita makan kering tu manis kan, manis susu dia, manis krim dia, dan pelbagai rasa. Jadi saya buat perbandingan tu, kita tengok cantik, kita rasa sedap, beli tak sedap pun. Tapi para ulama dia bukan tengok macam tu, dia tengok, dia analisa banyak mana gula dia bubur, ini semua sekali, maka dia keluarkan. Maka dia pun bagi tahu yang ini jual RM50, comel. Yang ini jual RM100, kurang comel. Tapi yang RM100 ni, Allahu Akbar, pasti sedap. Contohnya pasti sedap. Baik, ini saya tak sebut syarikat yang mana-mana, cuma saya nak sebut bagaimana teknik kita sampai kepada hukum. Kita sekadar membaca tebuk demi tebuk. Maksud, faham kalau maksud tebuk ni maknanya buka muka surat ni nak jumpa satu hukum, tengok satu muka surat ni pasal sekadar nak tengok benda yang perlu. Tapi ulama bila mereka nak keluarkan satu hukum, mereka bukan tebuk-tebuk macam tu, mereka analisis dari keseluruhan dalam bidang ilmu yang mereka kuasai. Allahu Akbar. Jadi itu contoh dia. Mudah-mudahan tidak berlaku benda ni akan makin berkurang dalam masyarakat kita, kerana Rasulullah kata al-kibru, antara kesombongan yang teruknya iaitu safahul haq wa ghamtun nas, tak boleh menerima kebenaran, ataupun batarul haq dalam riwayat yang lain, sombong dengan kebenaran. Dan yang kedua iaitulah melihat orang lain semuanya tak pandai belaka. Jadi ini antara benda yang sempat kita belajar pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat buang perasaan sombong ini dari diri kita. Cara nak buang sombong ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Imam Ghazali ada sebut cara-cara, beberapa perkara untuk kita melatih diri kita, tapi dia perlukan kepada latihan kerohanian. Benda tu insya-Allah kita akan sebut dalam temuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, cara yang paling mudah kita kena ingat,
paling mudah iaitulah kita buat ini lillahi ta'ala, untuk kita buang perasaan sombong. Bila Allah tidak menerima perasaan sombong, nak buang sombong, buang rasa bangga diri, rasa kononnya kita lah yang paling pandai, kita yang paling hebat, kita yang paling berkuasa. Buang, kadang-kadang kita nak buang satu benda tu, ada 3-4 benda yang kita kena buang sekali, maka barulah hilang sombong tersebut. Dan tuluskan ikhlas niat kita lillahi ta'ala. Yang terakhir, hadis yang saya nak bacakan di sini, Rasulullah beri peringatan dengan hadis kursi. Rasulullah kata, qala Allah Ta'ala al-azamatu izari. Ingat, kebesaran, yakni asal kesombongan itu, kebesaran itu adalah pakaian aku, izari. Izar ni, asal perkataan izar ni pakaian, kalau jemaah haji tu yang bawah, kain pelikat lah kita kata kalau kepada kita, izari. Itu perbandingan sahaja. Allah bukannya memerlukan kepada ni kepada kain, tak. Wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu keagungan, azamah di keagungan, wal kibriya, kesombongan itu ridai. Allah buat perbandingan seperti rida, kain selendang yang kita tutup bahagian atas tubuh. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Maka sesiapa yang menandingi aku ataupun cuba merebut mana-mana salah satu, apatah lagi rebut dua-dua, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari kesombongan yang bukan sekadar dari hati, yang kita bimbang lagi bila muncul dalam perbuatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon darimu ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, agar kami sentiasa mengingatimu, sentiasa bersyukur padamu, dan mampu untuk melaksanakan ibadat yang terbaik hanya lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Allahumma inna ibaduka banu ibadika banu imaika. Ya Allah, kami semua ini cuma hamba-Mu, anak kepada para hamba-Mu. Ibu bapa kami, mereka semua hamba-Mu ya Allah. Nawasina biyadik, dahi kami dia berada di tangan-Mu ya Allah. Madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Kami mengaku ya Allah, segala hukum hakamu mesti berlaku pada kami, qada' dan qadarmu, ketentuanmu baik dan buruk ke atas kami mengakui semuanya adil berlaku ya Allah. Nas'aluka, dengan perakuan itu tadi ya Allah, kami merendahkan diri, menghina diri kami padamu ya Allah. Kami memohon padamu bikulli ismin huwalak, juga dengan keberkatan dengan nama-Mu ya Allah. Sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fil ilmi al-ghaibi 'indak, faghfir lana dhanbana kullahu waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. واغفر لأهلنا وذرياتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأجدادنا وجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ampunilah dosa kami semua sekali, jiddaha wa hazlaha, yang kami lakukan dengan bersungguh-sungguh, yang kami lakukannya dengan bergurau, wa khata'aha wa khata'ahu wa khata' jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu, yang kami lakukan secara tak sengaja dan kami lakukan dengan sengaja sekali, semua dosa-dosa kami ya Allah. Wa kullu zalika indana, dan kami mengaku semua dosa-dosa itu memang ada pada kami. Faghfir lana zambana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.
depan.